dah start record dah. Bolehkanlah majlis tengok nombor kita kalau tanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa qaddim bil khair. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak buka kamera boleh buka tau. Jangan tak ada lelaki pun insyaAllah. Tak ada lelaki. Betul, buka je kamera nak hilangkan gap antara kita Kalau tak dengar, kalau suara perlahan, kalau sekat-sekat, bagi tahulah supaya kita orang tahu. Kalau ada benda tak nak tanya, terus bagi tahu. Terus komen. Kalau nak angkat tangan and then nak buka mic pun boleh. Okay? Sebagai pengenalan, orang kata tak kenal maka tak cinta, tak ta'aruf maka tak cinta. Jadi saya Amil Samsara binti Muhammad Noor selaku host pada malam ni. Kemudian panel yang pertama adalah saya Siti Emira Dahnya binti Iswadi, boleh panggil saya Emira. Saya selaku panel pertama anda pada malam ini. InsyaAllah. Next. Yeah. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nurul Nadira binti Mat Daud. Boleh panggil saya Nat. InsyaAllah saya panel yang kedua. Cantik panel kita malam ni. Cantik. Jadi kalau korang nak tangkap gambar, korang nak screenshot, bagi tahu dulu lah. Sebab diorang pantang kalau orang post gambar buruk diorang. Jangan termuka freeze tau. Macam tu. Tak mau macam tu. Okay. Tak nak buang masa sebab kalau korang bagi meja cakap sampai subuh esok. So meja present selesai. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak ke? Kalau tak nampak boleh bagi tahu. Nampak tak Mira? Nampak. Okay. Macam yang korang nampak dekat skrin, meja dah share tu, indeks ataupun isi kandungan ataupun apa yang akan kita orang share malam ni. Okay, ada dua tajuk besar. Yang pertama adalah hukum tajwid, iaitu idgham mutajanisain, dan yang kedua adalah surah Al-Ans. Hukum tajwid ni Nat akan terangkan insya-Allah, dan akan terangkan dari segi pengertian apa maksud idgham mutajanisain ni. Mesti ada yang mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, ada yang pernah tahu tapi tak ingat, tak apa, kita refresh malam ni. Okey, kemudian yang kedua adalah huruf yang terlibat. Apa huruf yang idgham mutajanisain ni? Kira macam idgham mutajanisain kan hukum tajwid kan. Jadi apa huruf yang ada dalam idgham mutajanisain ni? Kemudian yang ketiga adalah cara bacaan, macam mana nak baca. Dan yang terakhir adalah contoh ayat ataupun perkataan yang ada dalam Al-Quran yang kadang-kadang mungkin sambil kita tak sedar yang kita baca salah ke betul ke tak ikut hukum tajwid ke apa, Nat akan terangkan. Okey, yang kedua adalah surah Al-Ans. Kita bagi briefing dulu pengenalan tentang surah Al-Ans ni. Kemudian asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni sebab penurunan lah. Apa-apa surah dalam Al-Quran yang Allah turunkan mesti ada sebab dia, mesti ada kisah, mesti adalah something yang jadikan sampai Allah turunkan surah tu. Okey. Yang ketiga adalah tafsir surah, dan kemudian kelebihan ataupun pengajaran yang kita dapat dalam surah Al-Ans tu. Dan yang terakhir adalah cara menguruskan masa. Okay, tanpa membuang masa, meja pas dulu lah dekat Nat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. InsyaAllah hari ini saya akan share sedikit tentang hukum tajwid yang kita akan belajar hari ini, iaitu tajuk yang kami pilih ialah tajuk idgham mutajanisain. Jadi eloklah kiranya kalau kita nak belajar idgham mutajanisain ni kita tahu dulu apa maksud tajwid. Okey. Sekejap.
Okey, seperti yang kita tahulah, tajwid ni kita dah belajar lama dah, sejak kita sekolah rendah, sekolah menengah dan sampai sekarang kita masih belajar tajwid ni. Sebab apa? Sebab kita nak perbetulkan bacaan Al-Quran kita. Okey. Jadi apa itu tajwid? Tajwid dari segi bahasa bermaksud memperelokkan sesuatu. Tajwid ni berasal dari perkataan jawwada. Okey, jawwada, jayyid. Sama lah tu maksud dia. Jayyid ni kalau dalam bahasa Arab, siapa yang belajar bahasa Arab kan, jayyid ni macam maksud dia baik. Jadi samalah dengan tajwid ni, kita memperbaikkan bacaan kita, memperelokkan, mempercantikkan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, maksud tajwid ni ialah mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhrajnya yang betul serta diberikan hak, iaitu sifat asli dan mustahaknya, iaitu hukum yang terhasil. Contoh hak sifat asli ni macam huruf-huruf hijaiyah, setiap huruf hijaiyah mempunyai sifat asli tersendiri. Contohnya seperti huruf sin. Okey, seperti huruf sin ni dia ada sifat desiran tau. Jadi kita untuk sebut huruf sin tu, kita kena berikan hak desiran tu kepada huruf sin. Supaya dia dia punya makhraj tu betul. Macam tu. Contoh lagi macam huruf ha. Ha pedas tu kan. Dia ada sifat hams. Jadi untuk bunyikan huruf ha tu kita kena keluarkan, kita kena pastikan kita sebut tu ada keluar angin. Hams tu maksudnya angin. Jadi untuk kita check kan, kita punya sebutan tu betul ke tak huruf ha tu, cuba ambil tangan, letak dekat mulut, buat ha. Ada tak rasa angin keluar? Ha. Macam tu. Ha, macam tu. Tapi bukan keluar angin yang kentut tu tau. Bukan. Ni keluar angin yang dekat mulut. Macam tu. Tapi jangan baulah, takut pengsan pula kan. Okey, lepas tu seterusnya ialah mustahak, iaitu hukum yang terhasil. Macam yang kita tahulah. Kalau nun sakinah bertemu dengan ain jadi izhar halki. Jadi mustahak ni macam hukum-hukum tajwid. Macam pertemuan nun sakinah, mim sakinah, mad asli, mad far'i, macam tu. Itulah mustahak. Okay, next. Okay, jadi kita masuk kepada idgham tajanisain pula. Okay, idgham ni maksud dia memasukkan huruf pertama yang berbaris kepada huruf kedua yang memasukkan huruf pertama yang sukun kepada huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Itu maksud idgham. Manakala kalau maksud mutajanisain ialah dua huruf yang sejenis. Maksud mutajanisain ialah dua huruf yang sejenis. Okey. Jadi keseluruhannya idgham mutajanisain ni bermaksud pertemuan dua huruf yang sama makhraj tetapi tidak sama sifat, seperti huruf ta dengan ta, lam dengan ra dan huruf za dengan za. Okey, kita masuk kepada huruf-huruf dia. Dalam idgham tajanisain ni ada huruf-huruf yang terlibat dan saya dapat kategorikan dalam 4 grup. Okey. Kenapa saya cakap 4 grup? Sebab kan kita kata dia sama makhraj. Jadi setiap makhraj tu lain grup lah. Okey, seperti grup yang pertama huruf ta, ta dan dal. Huruf ni makhraj dia ialah gusi gigi atas ataupun kita panggil dia sebagai huruf nitaiyah. Huruf nitaiyah maksud dia gusi gigi atas. Dia keluar tempat yang sama. Makhraj dia sama tetapi sifat lain. Macam tu. Grup yang kedua huruf ta, za, za. Ta, za, za. Makhraj dia ialah hujung lidah atas ataupun kita panggil dia sebagai huruf lidsawiyah. Huruf lidsawiyah. Dia keluar di hujung lidah atas. Okey. Grup yang ketiga huruf lam dengan ra, iaitu dia keluar makhrajnya ialah hujung lidah tepi ataupun kita panggil dia sebagai huruf zalqiyah. Huruf zalqiyah, huruf lam dan ra, hujung lidah tepi. Dan yang terakhir sekali ialah huruf ba dengan mim. Ba dengan mim ni dia keluar di bibir. Macam ba, mim. Di bibir dia sahaja. Ataupun kita panggil dia apa Mijah? Syafawiyah. Syafawiyah, huruf syafawiyah. Ahsanti. Okey. Kita tengok next. Okey, dalam idgham tajanisain ni dia ada dua jenis pula. Iaitu cara bacaan dia. Yang mana pertama ialah idgham kamil dan yang kedua ialah idgham nakis.
Apa pula idgham kamil, idgham nakis ni kan? Idgham kamil ni secara ringkasnya kita cakap idgham kamil ni idgham yang sempurna. Manakala idgham nakis ni idgham yang tidak sempurna, yang cacat. Okey, apa yang maksud dia dengan sempurna tu? Okey, maksud dia idgham kamil ni dia menggabungkan huruf pertama yang sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris secara total. Maksudnya kita tak sebut langsung huruf pertama tu. Kita terus sebut huruf kedua tu dengan sabdu, dengan tasydid. Macam tu Untuk lebih jelas nanti saya akan tunjukkan contoh, jadi kita dapat tengok dengan lebih jelas lah. Okey. Yang kedua ialah idgham nakis. Idgham nakis ni menggabungkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara tidak sempurna. Dia masih kita bunyikan huruf pertama tu tetapi kita hanya sebutkan dia punya sifat macam ketebalan dia je. Qalqalah tu kita tak sebutkan macam tu. Okey, kita pergi kat contohlah supaya lebih jelas kan nak tengok macam mana. Okey. Ini adalah contoh-contoh perkataan yang saya dapat ambil. Okey, ni sikit je antaranya. Okey, saya ada 2 contoh idgham kamil dan 2 contoh untuk idgham nakis. Okey, macam saya cakap idgham kamil ni ialah idgham yang sempurna. Kita masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara total. Okey, tengok yang pertama. Perkataan waqalat ta'ifah. Ada pertemuan huruf ta sukun dengan huruf ta yang berbaris. Jadi cara sebut dia kita kena tekankan, kita kena menebalkan huruf ta. Kena sabdukan huruf ta. Jadi waqalat ta'ifah. Macam tu. Kena tebalkan huruf ta. Ta tu tak payah sebut langsung. Kalau dalam Quran lah contohnya kan, kalau kita terjumpa perkataan ta sukun bertemu dengan ta berbaris. Jadi cara nak sebut dia waqalat ta'ifah. Macam tu. Kita kena tasydid. Dan contoh yang kedua ialah contoh pertemuan huruf ba dengan huruf mim. Huruf ba dengan mim, macam kita tengok huruf ba ni huruf pertama. Jadi untuk kita tasydidkan huruf mim. Jadi dia akan jadi irkam ma'ana. Dia tak bunyikan langsung ba tu. Dia tak jadi irkab ma'ana. Tak. Dia terus bunyikan mim. Irkam ma'ana. Macam tu. Macam ni Mira? Okey, irkam ma'ana. Okey, seterusnya ialah contoh untuk idgham nakis. Idgham nakis ni kita macam idgham kamil kita tak bunyikan langsung huruf pertama. Tapi idgham nakis ni kita bunyikan dia tetapi tidak sepenuhnya. Contohnya farratu. Bunyi tebal ta tu tapi akhir dia tu kita bunyikan huruf ta. Bunyi nipis huruf ta. Farratu. Macam tu. Okey. Contoh yang kedua ialah la'in basalta. Bunyi ta tu kan. Bunyi tebal ta tu. Tapi akhir dia kita bunyikan huruf ta. Macam tu. Jadi ta dengan ta ni dia kalau pertemuan ta dengan ta ni dia akan jadi idgham nakis. Jadi saya rasa itu sahaja yang saya dapat sharekan tentang idgham mutajannisain ni. Jadi kalaulah anda kiranya selepas ini baca Quran terjumpa pertemuan huruf ta dengan ta, ba dengan mim, ta dengan ta, dan dengan ta. Jadi kita dapat amalkan, dapat aplikasikan idgham mutajannisain ni. Nek, tak dengar suara Nek. Ada ribut. Nampak? Ribut lagi ke? Takut lagi. Ribut lagi ke? Okey. Takut lagi. Okey. Tapi saya kasih kepada Hamzah untuk teruskan insyaAllah.
dah habis dah pasal tajwid, nak dah terang dah pasal tajwid dengan tajwid design. So terus masuk dekat surah Al-Ans lah. Macam biasa tadi kita dah kenal dengan pena-pena, dengan surah pun kita kenal lah kan. Okey, Al-Ans ni bermaksud masa. Ada dua tafsiran. Pertama, masa dalam surah Al-Ans ni dia merujuk kepada waktu asar, tapi yang kedua dia merujuk kepada setiap masa. Wallahu a'lam lah, tak ambil mana-mana. Jadi janji masa lah bagi kita, kita anggap benda tu masa saja. Okey, yang kedua surah ni adalah surah yang ke-103. Kira surah yang belakang-belakang lah, yang pendek-pendek, juzuk ammah. Jadi rasanya semua dah hafal lah kan surah Al-Ans ni. Dari surah ke-103 daripada 100 berapa Mira? Jumlah surah dalam Al-Quran berapa? 114. 114. Terima kasih. Okey, yang ketiga surah Al-Ans ni adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan dekat Mekah. Dan yang terakhir surah Al-Ans mempunyai 3 ayat. Surah yang mempunyai 3 ayat ni adalah kiranya surah terpendek lah dalam Al-Quran, selain daripada surah Quraisy dan juga surah Al-Kawthar. Jadi mustahil lah kalau korang tak hafal lagi kan, bisa semua dah hafal dah, semua pun pada pandai ke dalam ni. Okey, macam Mija cakap tadi, Mija nak terangkan tentang asbabun nuzul, sebab penurunannya surah Al-Ans ni ada kisah di sebalik dia, which is Syekh Muhammad Abdu. Dia kata masyarakat Arab Jahiliyah ni pada waktu petang, pada waktu asar, diorang biasanya diorang sembang-sembang lah, kira ni diorang lepak, diorang bergurau senja, diorang kira macam kita, bagi kita kan waktu asar kan waktu riadah kita kan. Macam tu juga masyarakat Arab Jahiliyah dulu-dulu. So diorang bergelak ketawa, huhap petang-petang tu, banyak petang-petang. Petang-petang tu, so sampailah diorang cerita macam ni, mula diorang cerita biasa je tau. Diorang cerita pasal rutin harian diorang, apa jadi kat diorang. Lepas tu nanti tiba-tiba masuk pula pasal kekayaan, pasal harta, pasal nenek moyang. And then bila masuk part tu, bila masuk tajuk tu, adalah orang yang sampai kecil hati, sampai tersinggung perasaan, sampai macam koyak lah kiranya kan. And then disebabkan benda tu, jadilah perselisihan faham. Jadilah pertengkaran, permusuhan, pergaduhan antara diorang. Okay? And disebabkan benda tu, disebabkan orang gaduh tu, diorang pun kutuk waktu asar ni. Diorang kata kira macam disebabkan waktu asar ni lah diorang gaduh. Macam tak ada kena mengena kan, tapi diorang kutuk waktu asar tu. Macam bagi diorang sebahagian daripada diorang akan cakap macam sampai je waktu asar mesti ada benda buruk jadi, mesti ada benda majal yang jadi. Lebih kurang macam tu lah. And disebabkan kisah ni, Allah turunkan surah Al-Ans ni untuk bagi peringatan yang bukan waktu asar yang salah, tapi sebenarnya diorang yang salah. Macam kita juga dalam hidup ni, kadang-kadang kita macam kita buat salah, tapi kita mengaku salah kita kan. Kita salahkan benda lain. Betul tak Mira? Mira pernah jadi tak macam tu? Betul. Betul. Pernah. Jadi sangat? Bila Mira terlanggar kerusi, lepas tu kaki tau yang sakit terlanggar kerusi tu. Lepas tu salahkan kerusi tu. Salahkan kerusi Mira tak salah? Tak, kita tak salah. Perempuan selalu menang. Nek, apa cerita Nek? Tak bilang, selalu kalau masak kan, kadang jadi masak tu tak sedap kan, jadi salahkan kualiti pula, kan kualiti murah lah pula. Padahal kita nak masak, macam tu lah. Masak tak sedap, salahkan kuali salah. Jangan salahkan mikrofon tu pula. Macam tu lah lebih kurang. Mikrofon yang salah, nak tak salah. Okay. Macam tu lah lebih kurang. Sebab tu lah Allah turunkan surah Al-Ans ni. Okay. Kemudian Mija bagi dekat Mira lah. Teruskan. Mira dengan Nat lah. Nat dah okey ke? Mic Nat? Okey tak? Sekarang okey tak? Okey. Tak. Miza je lah Miza. Nah macam tu. Okay, Mija, sila Mija. Okay. Tak apa, kita baca tafsiran je. Teruskan, Mira. Okay. Kalau untuk yang pertama, wal-as. Yang pertama ni, maksud dia adalah demi masa, al-as. Maksud dia ni pun dah menggambarkan yang pentingnya masa dalam kehidupan kita seharian. Sebab apa? Sebab hidup kita ni tak lari daripada masa. Semakin banyaklah masa yang kita buang, semakin dekatlah kiamat bagi hamba-hamba Allah. Bukan kiamat je. Maybe esok lusa,
nyawa kita dah kena tarik dah. Wallahu alam. Okey. Kalau untuk ayat yang kedua tu, maksud dia sesungguhnya manusia itu benar dalam kerugian. Bukannya semua manusia, tapi ada golongan yang dikecualikan. Nampak je ayat ni macam Allah mention semua manusia dalam golongan yang rugi. Tapi sebenarnya golongan yang rugi tu adalah majority. And golongan yang tak rugi tu adalah minority. Maksudnya golongan yang rugi ni banyak. Ramai orang dia. Dah banyak pula. Okay. Takut tak kalau kita tergolong dekat orang yang majority tu, orang yang rugi tu? Okay kan? So tak pelik sebenarnya kalau kita tergolong dekat orang yang rugi tu, sebab kita ni remaja. Remaja hari ni pun suka sangat buang masa. Termasuklah saya. Masya Allah. Okay. Yang ketiga adalah golongan yang tak rugi tadi adalah golongan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat supaya menetapi kesabaran. Maksudnya, if kita nak jaga masa kita nak gunakan masa kita tu dengan betul, kita bukan sekadar nak buat kebajikan ke atas diri kita je. Kita kena buat kebajikan dekat atas orang lain juga. Nasihat diorang, benda semua tu, tolong diorang dan sebagainya. Ingat tau, bumi ni kita share. Tak ada alasan, tak ada reason pun kita nak jadi selfish, angkuh, bongkak. Tak ada reason pun kita nak jadi macam tu. Allah tu tak pernah tidur. Dia perhatikan je semua kebaikan dengan kejahatan yang kita buat setiap masa. InsyaAllah. Okay, yang seterusnya adalah kelebihan yang terdapat di dalam surah Al-As. Okay, kelebihan ni bukannya kalau kita baca surah Al-As, kita baca sekali surah Al-As tu kita dah boleh jaga masa. Tak, dia lain. Tapi kita kena bedah dia dulu kalau nak faham tafsiran dia secara mendalam. Barulah kita dapat kelebihan dia. Nampak je surah Al-As ni dia macam sikit macam alah macam comel je, ada 3 ayat je kan. Senang je nak hafal. Tapi sebenarnya tafsiran dia tu banyak sangat kat dalam dia tu. Macam kalau kita baca surah Al-Mulk, if kita tak faham tafsiran dia secara mendalam pun, InsyaAllah kita dijauhkan daripada azab kubur. Tapi kalau surah Al-As ni dia lain sikit. Dia kena bedah, dia kena perhatikan betul-betul lah. Macam perempuan lah, kita nampak perempuan ni mood okey je padahal sebenarnya dia tak okey. Macam tu lah. Complicated sikit. Okay, antara kelebihan pertama, kita tak nak buat masa. Okay, antara kelebihan pertama adalah Allah memperingatkan kita supaya menggunakan masa dengan betul. Dia lain tau dengan cara pemikiran manusia biasa nak guna masa dengan betul. Dengan kaedah yang ada dekat dalam Al-Quran. Maybe kita manusia biasa, macam kita lah manusia biasa, mungkin kita fikir nak guna masa dengan betul tu maybe kita kena luangkan masa dengan family, melakukan hobi, asah minat. Macam kita buat dekat karangan-karangan UPSR dulu tu, yang dekat karangan PT3 bunda semua tu. Tapi dekat dalam Al-Quran ni dia lain sikit kaedah dia. Dia tak sama macam mana manusia fikir. Okay, yang kedua adalah Allah terangkan ciri-ciri golongan orang yang tak rugi. Maksudnya golongan yang minority tadi, yang kita bincangkan tadi. Macam mana ciri-ciri orang yang tak rugi? Nampak tak yang dekat bawah tu? Yang ada 4 tu, nampak tak? Nampak. Jadi, soleh, dakwah, sabar. Maksud dia, kita mampu nak lakukan 4 perkara ni dekat dalam satu masa. Dalam satu hari, dalam 1 jam, dalam 1 minit, even dalam 1 saat pun kita dapat lakukan 4 perkara ni. Kita terbiasa dengan perkara macam gini. Kita tak rasa macam terbeban pun. Apa tu? Okay, first kita pergi dekat iman. Okay. First iman kan? Okay. Iman ni dia maksud dia orang yang melakukan perintah Tuhannya dan meninggalkan larangan agama dia. Iman ni dia ada dekat semua agama tau. Dia ada dekat Kristian, dia ada dekat Buddha, dia dekat Hindu, dia ada dekat semua ajaran. Tapi kalau dekat Islam, maksud iman dia ni agak berlainan sikit. Sebab iman Islam ni dia terbagi kepada 6 konteks. Apa tu 6 konteks? Itulah dia yang 6 rukun iman tu yang kita pernah hafal dulu tu. Okay, siapa nak jawab apa rukun iman tu? Yang 6 rukun iman tu apa? Apa dia? Kalau tak ada Mijah jawab. Ada tak nak jawab? Tak ada. Okay, Miza jawab. Tu. Saya kepada Allah. Jadi, Lepas tu? Okay, percaya kepada Allah. Lepas tu? Teruskan Percaya Miza. kepada malaikat. kita Betul. percaya kepada kitab. Betul. Percaya Lagi. kepada hari kiamat. Percaya kepada qadar dan qadar. Okay, betul. Okay, bela sikit. Okay. Tapi kalau kita berpaling satu daripada 6 rukun iman ni, iman kita akan terbatal.
Percaya tak? Maybe ada orang yang tak faham benda, ada orang yang tak tahu benda ni, mungkin ada orang yang dah tahu benda ni. Contohnya macam seorang perempuan ni kan, dia beriman tau, dia memang kuat iman, dia memang kuat solat, dia memang kuat baca Al-Quran, dia rajin lah beribadah. Tapi dia ni tak menerima ketentuan hidup dia. Dia tak beriman kepada qada dan qadar. Maybe sebab dia ni orang susah ataupun dia ni orang yang kurang upaya. Lepas tu dia salahkan Allah sebab takdir hidup dia macam tu. Dia salahkan parents dia sebab lahirkan dia dengan serba kekurangan macam tu. So tak pelik lah kalau iman yang lain terbatal seolah-olah dia ni macam tak beriman kepada Allah, kitab, malaikat, rasul dan sebagainya. Bahaya tau. Sebab tu if kita marah pun kita kena jaga lisan kita. Even kita tengah marah sekalipun dan sebagainya. Dalam apa masa pun kita kena jaga lisan kita. Faham tak? Okay. Yang kedua adalah amal soleh. Melakukan amal soleh. Okay, tak guna kalau kita beriman tapi kita tak lakukan amal soleh as our life support kita. Kita percaya Allah tu Tuhan kita tapi kita tak solat. Faham tak? Kita percaya yang Al-Quran tu adalah pegangan agama Islam, adalah kitab untuk orang agama Islam. Tapi kita tak baca Al-Quran. Kita tak bedah pun Al-Quran macam mana kita bedah dia malam ni. Sebaik-baik orang Muslim tu adalah yang beriman dan melakukan amal soleh secara serentak. Maksudnya kita jangan buang masa lapan kita dengan benda yang tak berfaedah. Mana tahu amalan time masa lapan kita yang kita buat tu pahala dia cukup untuk kita masuk syurga. Cukup-cukup makan je. Manalah tahu. Nampak je satu hari tu macam free, macam kita tak tahu apa kita nak buat. Like macam hari tu memang hari untuk rehat lah. Tapi ingat, rehatlah dengan beribadah. InsyaAllah satu hari nanti Allah rehatkan kita di dalam syurga Allah. InsyaAllah. Amin. Okay. Yang ketiga adalah berdakwah. Dakwah ni merupakan salah satu amal soleh. Kita kaitkan dengan atas tadi. Nak tahu tak sebenarnya dakwah ni bukan kita boleh buat melalui kata-kata je, tapi kita boleh berdakwah secara penampilan kita. Kita pakai tudung labu, kita pakai pakaian menutup aurat, pakaian menutup aurat secara sempurna, lepas tu kita selfie, post dekat IG. Lepas tu nanti ada seorang dari follower kita ikut cari pemakaian kita sebab dia kata kita cantik. Lepas tu kita pakai tudung labu, kita masuk universiti. InsyaAllah roommate kita tu terpengaruh dengan apa yang kita buat, apa yang kita pakai. Kita pakai handsock, kita pakai stocking tam nak jalan-jalan mana-mana ke. InsyaAllah ibu, adik, kakak kita juga mesti jadi ikut apa yang kita buat. Betapa senangnya kita nak berdakwah tanpa mengeluarkan sebarang perkataan pun. Actually kan dakwah ni sebenarnya dia senang nak pengaruh orang if umur kita ni muda. Dia macam kita lah, macam kita remaja ni. Kalau kita berdakwah, senang je kita nak pengaruh orang. Kita nak pengaruh kawan kita dan sebagainya. Kita nak pengaruh geng-geng kita, sobiah kan. Kita nak pengaruh budak-budak kelas kita, pengaruh family kita, senang je. Sebab diorang fikir macam muda-muda, diorang dah macam gini. Apa tak kalau kita yang tua ni kita ikut diorang. Macam tu lah tanggapan orang-orang lain. Tak kisahlah umur dia tua daripada kita ke dan sebagainya. Okay. So kita gunakan masa kita ni, masa muda kita ni dengan menuntut ilmu selagi boleh. Tuntut ilmu banyak-banyak, kumpul je ilmu tu banyak-banyak. Dakwah dekat orang pula tentang apa yang kita belajar. Tapi ingat, berdakwah dengan cara yang berlemah lembut dan penuh dengan rasa rendah diri. Luangkan masa muda kita ni dengan benda-benda yang macam ni. Barulah tanggapan agama lain tertarik dengan agama kita. Okay, saya harap semua jelas lah tentang benda ni. Okay, yang terakhir adalah sabar. Dalam berdakwah ni, kita kenalah sabar. Ingat je, kalau kita rasa macam down kan, kita rasa macam geram je dengan orang yang kita nasihat, dia rasa nak tengking kita balik je. Macam, dia tak boleh nak kena bagi nasihat sikit. Mesti nak tengking kita balik, mesti nak marah kita balik dan kita bagi nasihat. Kita jadikan peristiwa Nabi Nuh sebagai pengajaran kita. Kita jadikan peristiwa Nabi Nuh tu jadi pengajaran kita. Nabi Nuh ni, dia berdakwah tau selama 950 tahun tak salah saya. Selama 950 tahun, tetapi dia punya pengikut dia tu, time dia berdakwah, tak lebih daripada 80 orang. Tak lebih daripada 80 orang. Betapa sabarnya dia. Sampai kan dia punya anak dengan isteri dia pun tak nak ikut dia. Tak nak ikut dia beragama Islam. Susah dakwah time tu. Susah orang nak terima. Tapi apa? Nabi Nuh ni tak ada nak menyalahkan diri dia, tak pernah nak menyalahkan orang-orang sekeliling dia, tak pernah nak merungut dekat Allah SWT. Dia sabar. Dia sabar. Okay. So kita jadikan pengajaran Nabi Nuh tu jadi kita punya tauladan kehidupan kita. Jangan marah orang kalau nak berdakwah. Jangan peli orang, jangan merendah-rendahkan orang seumpama dia ni ahli neraka.
dakwah je lembut-lembut. Tak payah nak marah-marah, tak payah nak tengking-tengking. Tak ada pun istilah macam aku sayang dia sebab tu aku marah. Tak. Sepatutnya kita macam mana kita nasihatkan dia baik-baik, kita nasihatkan dia lembut-lembut. Kalau tak jalan juga, yang selebihnya tu kita bagi dekat Allah. Sebab Allah ni penentu takdir hidup kita. Bukan kita yang penentu takdir hidup orang lain. Kita tak ada hak pun. Kita hanya menjalankan tugas kita sebagai umat Islam, sebagai remaja Muslim. Macam tu lah. Minggu lepas kan saya ada terbaca tau dekat komen TikTok. TikTokers ni dia non-Muslim tapi dia ni suka ucap subhanallah, masya Allah, ya Allah. Sebenarnya kan kalau orang Kristian ni, kalau saya tengok dekat TikTok tu lah, orang Kristian yang macam orang Malaysia, orang Indonesia, dia orang memang takkan terlepas dengan sebut ya Allah, masya Allah, subhanallah. Dia tak ada macam ni, dia tak ada rasa macam agama dia orang salahkan dia orang pun. Tak ada pun dia rasa macam tu. Rasa macam relax je kalau dia orang sebut benda tu. Tapi time tu orang pun tak tahu yang dia tu non-Muslim. Okay, lepas tu seorang akak ni non-Muslim. Lepas tu orang semua ingat dia ni Muslim sebab dia selalu sebut-sebut Masya Allah, Subhanallah tu kan. Lepas tu time tu dia buat TikTok. Time tu pakaian dia seksi tak salah saya, macam tak menutup aurat lah, memang menjolok mata lah dia punya pakaian tu. Lepas tu remaja-remaja Muslim pun komen dekat dia punya TikTok, video TikTok. Dia cakap, apalah tak pakai tudung, tak tutup aurat. Fikir dah banyak sangat ke pahala kau nak masuk syurga, benda semua tu ahli neraka. Dia cakap macam tu lah remaja Muslim komen dekat dia punya TikTok. Macam rasa sebab tau kalau dia orang komen macam tu. And then sampai satu hari ni TikTokers ni dia buat announcement yang dia cakap ni dia sebenarnya non-Muslim. Okay, dia ni sebenarnya non-Muslim. Lepas tu dia sedih kenapa orang tegur dia sampai macam gitu sekali dekat komen TikTok. Lepas tu sampai ada seorang non-Muslim ni juga, dia komen dekat TikTok perempuan tu. Dia cakap dalam bahasa Inggeris tapi ni saya terjemahkan je lah. Dia cakap macam gini Alhamdulillah, dia cakap nasib baik saya ni tidak diciptakan sebagai seorang Muslim. At least saya tak ada Tuhan yang nak mendesak saya untuk melakukan kebaikan. Itu tanggapan non-Muslim dekat orang Islam. Lihat macam kalau kita baca tu macam down sangat, macam macam gini ke tanggapan orang non-Muslim dekat Islam. Lepas tu ramailah yang support perkataan komen non-Muslim tu. Terutamanya memang non-Muslim, Kristian, Cina, benda semua tu support apa yang dia cakap. So dah merubah maksudnya yang komen TikTok tu dah ubah cara pemikiran orang nak tengok agama Islam ni macam mana. Rasa macam menyesal pun ada, rasa macam sebab kalau kita nak tengok macam tu kan. So dekat dalam masa muda kita ni, kita kena sabar, lepas tu kita kena berdakwah, kita kena tuntut ilmu. Dakwah tu penuh dengan rendah diri, tak boleh nak tengking-tengking orang, tak boleh macam nak rendah-rendahkan orang lain. No, please jangan buat benda macam tu, okay? Tak ada hak pun kita nak buat macam tu. Ilmu kita ni tak banyak rana pun untuk kita cakap orang macam tu. Okay, so jangan bazirkan masa hidup kita dengan hiburan yang banyak-banyak atau sebagainya. Kalau boleh lakukan empat-empat ni, praktikkan sehari-harian kita dengan benda yang empat ni. Iman, amal soleh, dakwah dan apa tadi? Dan sabar. Okay, itu saja daripada saya. Seterusnya Hamiza. Terusnya kita pergi kepada cara menguruskan masa. Ni sebenarnya add-on je, tak ada pun dalam index tadi kalau kau perasan. Kan? Tapi disebabkan saja nak bazirkan masa, tak adalah. Okay, saja nak bagi peringatan sama-sama, bab kata Mira kita kena saling mengingati kan. Jadi rasanya semua pun dalam ni semua dah besar dah boleh dah uruskan masa dengan dan gelak. Dah boleh dah uruskan masa dengan betul, dah pandai, dah tahu apa perlu, dah tahu apa tak perlu, tapi itulah kita kena sentiasa saling mengingati sebab kita kan manusia kan, kita ada fitrah kita sebagai manusia, kita ni alpa, kita lalai selalu. Jadi saling mengingatilah macam tu. Okey, jadi yang pertama adalah tidak bazirkan masa. Maksudnya dekat sini kita tak buang masa kita dengan perkara yang tak datangkan manfaat pun untuk kita. Duk tengok TikTok berjam-jam, duk tengok Korea berjam-jam, movie berjam-jam, anime berjam-jam kan. Tak adalah kata tak boleh benda tu. Tak boleh kan. Allah tak larang pun hamba dia have fun apa semua. Buat perkara hamba yang dia suka ke apa ke. Tapi kadang kita ni sebagai hamba, kita manusia ni kita lupa yang kita ni hamba. Kita tak lupa tugasan assignment, tapi kita lupa tugasan kita as hamba. Macam tu. Jadi lepas ni kita cuba try slow-slow ubah rutin kita.
Masa kita pun kita tak tahu lama mana lagi masa kita pun tak tahu apa keakhiran kita, jadi kita cuba. Macam tu. Okay. Okey, yang keduanya adalah lakukan apa yang penting dulu. Maksudnya buat perkara yang penting dulu. Apa yang tak penting janganlah buat dulu buat masa sekarang ni. Dunia pun dah tenat. Kita tahu benda tu. Tapi kita buat tak tahu. Biasalah kita manusia kan. Masing-masing pun dah besar. Kita dah tahu apa benda yang patut kita buat, apa tak patut, apa yang patut didahulukan, apa yang tak patut didahulukan. Tak apa, kita cuba sikit-sikit. Buat yang wajib dulu, baru yang lain. Buat apa yang Allah Akbar. Buat apa yang Allah suruh dulu, baru buat apa yang lecturer suruh. Macam tu. Kalau susah sangat nak cuba, dari segi buat, kita cuba dari segi doa. Macam tu. Sebab doa ni kan usaha kita yang paling at least, paling macam paling tak boleh lah tu. Macam tu. Kita doa kan senang kan. Kita sambil tengok movie pun kita boleh doa dalam hati kan. Lepas tu Allah ni pula sifat dia pemalu. Allah pemalu. Allah tu sangat malu kalau kita doa. Lepas tu Allah tak makbulkan doa kita. Macam tu. Jadi Allah mesti makbulkan antara Allah bagi apa yang kita doa ataupun Allah bagi lebih baik. Macam tu. Jadi teruskan doa. Kalau kita tak mampu nak buat, kita doa. Doalah supaya kita ni ditetapkan dalam perkara yang wajib yang Allah suruh tu. Kita tetap dalam solat dan kita tinggalkan apa yang tak baik, apa yang tak berfaedah tu tinggalkanlah. Macam tu. Okey, yang ketiga adalah buang habit tangguh. Biasalah kan. Kita ni manusia, kita ada fitrah. Macam saya cakap tadi, kita ada fitrah, kita ada sifat yang Allah bagi kat kita ni, kita memang suka tangguh. Kadang tu kita perasan macam kita tengok orang, dia ni suka tangguh lah, tapi sebenarnya kita pun sama juga. Kita pun macam tu juga. Yang cakap pun sama juga. Kan? Lepas tu kadang tu benda yang kita tangguh tu sampai ke sudah. Tak jadi apa pun. Kadang hidayah tu dia datang. Tapi tangguh lagi. Macam tu. Macam sekarang ni, apa yang Mija cakap ni macam kira hidayah lah kan. Korang stay sampai sekarang. Korang dengar apa yang Mija cakap. Korang setia. Korang mendengar apa yang kita orang nak sampaikan daripada tadi. Sebenarnya inilah hidayah. Antara contoh hidayah. Allah nak suruh kita, Mija dengan korang ubah, tak nak bazirkan masa lagi dah, tapi melalui Mija. Macam tu, faham tak? Tak ada skrip tau, macam spontan. Mungkin hidayah lah kot kan. Spontan, skrip tak ada, skrip hilang. Nampak je niat kita macam nak support member, tapi sebenarnya hidayah daripada Allah. Macam tu lah. Macam tu. Okay, sebab tu orang selalu kata kita ni tengok apa yang orang nak sampaikan. Kita jangan tengok siapa yang sampaikan. Dah tengok Mija kalau boleh. Tengok apa yang Mija nak sampaikan. Macam tu. Okay, jadi kalau kita dah rasa hidayah tu dah datang, cuba buat macam Mija cakap tadi. Kita cuba. At least kita cuba. Walaupun benda tu asyik tak menjadi je, asyik macam beda lah. Asyik tak jadi kan, mesti kita rasa tak puas hati dengan diri kita macam tu. Biasalah lumrah remaja masih nak mencuba segalanya. Macam tu lah. Macam tu. Lepas tu sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, kalau kita perhatikan betul-betul, Allah dah bagi sempurna dah tahu 24 jam dalam hidup kita ni. Dah bagi sempurna dah cukup adil dah tu. Kita je tak tengok, kita je tak nampak selama ni. Ada dalam macam ni, ada dalam ceramah Ustazah Asma Harun. Siapa tak kenal kat Ustazah tu kan? Ustazah Asma Harun kata, nak kiranya yang paling seimbang dalam dunia ni, kita nak seimbangkan kehidupan seharian kita tu, 24 jam tu, kita bahagikan kepada 3. So dia jadi 8 jam. 8 jam yang pertama untuk kita buat kerja ataupun kita as student belajar lah kot kan, belajar 8 jam sehari. Lepas tu yang kedua adalah untuk kita rehat lah, untuk kita tidur, macam tu. Main phone sekejap, macam tu. Dan 8 jam yang terakhir adalah untuk kita beribadah. Nampak macam pelik kan? Macam gila ke 8 jam beribadah? Tapi itulah sebenarnya cara yang sebenar-benarnya untuk kita seimbangkan kehidupan kita ni. Sebab yelah kita pun nak kerja akhirat, nak kerja dunia, tapi kita tak tahu sebenarnya macam mana. Kita tahu, kadang-kadang macam sehari tu beribadah tak sampai sejam kan. Azim. Tak sampai sejam kita beribadah. Kita solat tu 5 minit. 5 minit, bayangkan satu waktu 5 minit, 5 waktu, tak sampai setengah jam pun kita beribadah. Kita belum bab mengaji lagi, kadang ya, kadang tak. Kita belum bab solat sunat lagi, jarang-jarang. So kita cuba. Macam Mija cakap tadi, kita cuba. Perlahan-lahan.
slow-slow sikit-sikit. Macam tu. Faham ke? Macam laju sangat kan? Itulah, tak ada skrip. Dia macam susah sikit lah. Dia spontan betul, dia macam bidang terjun. Okay. Jadi lepas ni kita sebagai hai Syirah. Kita sebagai hamba kita cuba. Okay. Harapnya apa yang Nija sampaikan ni sampailah kat korang. Apa yang Nat sampaikan sampai kat korang. Sampai. Yang betul-betul sampai. Kira ilmu tu kita amalkan pula lepas ni. Sebab apa? Sebab ilmu tu kan setanding dengan amal. Jadi kalau kita tak amalkan, itulah. Tak amalkan jadi macam lah. Amalkan orang mutajam ni sign lepas ni Macam nak ajar Ustazah Nadira ajar. Walaupun dia punya telinga kucing tu buat hal last minute. Kita amalkan apa yang Mira sampaikan sampai kat korang boleh ingat benda tu sampai bila-bila, insyaAllah. Amin. Okay, so kesimpulannya Mira ada nak cakap apa-apa pasal Mira punya? Tak ada. Jadi terima kasih Daun Keladi. Ada rezeki jumpa lagi. Meja buka kepada semua. Ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau tak ada, Yang raise hand tu. tanya soalan yang Ibu Pina nak tanya apa? Orang raise hand tu. raise hand tu siapa tu? Mami nak raise hand. Nama saya. Okay. Siapa tu? Nak dia pakai dua earphone lah tu. Okay, jangan tanya benda-benda tak elok. Nanti kita PM tepi, okay, sebab recording. Tak boleh assignment kan kurang kat orang kita orang tu. Jadi Santai okay, jadi tutup majlis tutup majlis dengan tasbih kifayah dan juga suratul As. Subhanallah wa bihamdihi. Jangan live dulu tau, jangan live dulu. Wal anshu inna min salafikus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Okey, siapa yang Boleh nak tak? terima kasih tau. Terima kasih sangat-sangat yang stay sampai akhir, yang dengar apa kita nak sampaikan. Terima kasih banyak-banyak dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih. Terima kasih. Sebab terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mami. Okey, nak Boleh tak korang boleh? Photoshoot jom buka. Kita photoshoot dulu jom. Cik photoshoot, Foto foto booth. kita buka. Kita buka kamera semasa dah. Kau siapa je tuala-tuala tepi. bukan Semua. je. Remote. Siapa Sampai saya? je. Remote. Siapa remote? Nur Fatihah. Nur Fatihah siapa Ni, remote? Bye, thank you. Okay, jom. Buka kamera sekejap je kita nak ambil ni. Nak screenshot. Wait. Dah habis. Senyum. Aduh. Saya malu. Janganlah malu. Senyum korang. Nak cepat senyum. Dah, stop. Wait, stop ni. Oh ya, stop recording. Ya Allah, Ustazah ni nak senyum. Ya Allah.